Kita tahu bahawasanya fiqh adalah bahagian penting di dalam agama ini. Walaupun syariah itu bukan keseluruhannya fiqh, tapi fiqh adalah merupakan bahagian penting di dalam agama. Tidak dapat diamalkan syariah itu yang membabitkan hukum hakam amaliyah, hukum hakam praktikal yang dipraktiskan, yang diamalkan, melainkan dengan memahami fiqh. Benar fiqh itu difahami dengan akal Islami, dengan pemikiran Islam yang merumuskan daripada dalil-dalil syarak. Sebab itu para ulama mentarifkan fiqh itu sebagai al-ilm bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum hakam syarak yang praktikal, yang diamalkan, yang diambil daripada dalil-dalilnya yang terperinci ataupun dalil-dalilnya yang tafsili. Dalil-dalil yang tafsili itu maksudnya dalil-dalil juz'i, dalil-dalil daripada kita semua sepakat sebagai umat. Rujukan kita Al-Quran, rujukan kita sunnah, ataupun ijma' jika ijma' itu benar-benar berlaku dalam hal-hal yang tertentu. Demikian juga sebelum itu adalah qiyas dengan rukun-rukun qiyasnya. Dari sudut usul fiqhnya, dari sudut usul rujukannya itu, umat Islam tidak banyak perbedaannya, walaupun ada sedikit keutamaan di sana dan di sini. Daripada segi rujukannya tidak banyak, tidak ada pertikaian. Tetapi yang timbulnya ialah apabila kita pergi kepada dalil-dalil yang terperinci di dalam memahami hukum-hukum yang juz'i ini. Kita lihat bahawasanya dalam memahami hukum hakam yang terperinci inilah menyebabkan umat Islam berbeza pendapat dan kadang-kadang tidak jelas. Di situ perlunya faqih, diperlukan ahli fiqh. Lahirnya para sahabat yang alim di dalam fiqh ni. Lahirnya Ibnu Umar, lahirnya Abdullah ibn Abbas, adanya sebelum Abdullah bin Mas'ud, dan banyak Abadillah ini yang merupakan ahli ataupun ahli dalam fiqh ni. Dan kemudian di kalangan fuqaha sahabat, termasuk khulafa yang 4 dan selain mereka. Dan kemudian generasi demi generasi lahir ahli-ahli fiqh yang kerana bukan semua orang mempunyai keupayaan untuk istinbat. Yang disebut oleh Nabi, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kendaki dengannya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Faqih dalam hukum hakam syarak. Maka lahir dari kalangan tabi'in, di kalangan atba'ut tabi'in. Dan mazhab itu, mazhab dalam berarti kata, ramai orang tidak memahami, mereka faham mazhab itu apa. Mazhab bermaksud adalah jalan yang dipilih oleh seseorang mujtahid. Ahli yang nak merumuskan hukum itu memilih jalan itu. Bagaimana kaedah yang dia lihat untuk supaya sesuatu hukum dapat satu istimbat ataupun satu kesimpulan hukum itu dapat dilakukan. Maka ada tokoh-tokoh yang besar yang lahir dalam sejarah. Ramai orang menyangka mazhab itu cuma 4. Ia bukan 4. Kita ada sepanjang sejarah, kita ada Ja'far As-Sadiq, kita ada Abu Hanifah, termasuk daripada imam yang awal daripada mazhab yang 4. Kita ada Al-Auza'i, kita ada Sufyan Al-Thawri, kita ada Al-Laits bin Sa'ad, kita ada Imam Malik selepas daripada itu, dan kita Sufyan bin Uyainah, kita ada Al-Imam Syafi'i, kita ada Abu Thawr, dan kita ada Ahmad bin Hanbal, kita ada Al-Zahiri, kita ada Jarir At-Tabari. Mereka semua ini merupakan khazanah yang besar, tokoh-tokoh yang besar yang telah melakukan istinbat-istinbat penting di dalam hukum hakam fiqh dalam sepanjang sejarah umat Islam. Cumanya dari segi mazhab yang kekal kerana disebabkan penulisan, struktur dan anak murid yang melaporkan, meriwayatkannya, yang masyhur yang ada di tangan orang Islam ialah 4. Yang 4 ini bukan bererti tidak ada yang lain. Yang lain itu wujud, tetapi hanya tinggal riwayat-riwayat, pecahan-pecahan pendapat mereka yang diriwayatkan sebagai hukum hakam fiqh yang diketahui sehingga hari ini. Kita ada dalam mazhab khazanah dalam Zahiri umpamanya. Kita ada Al-Muhalla oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi yang merupakan kitab rujukan penting umat Islam di dalam fiqh dan fiqh pembandingan.
Saya ingin sebutkan hal ini sebagai mukaddimah supaya umat Islam membuka ufuknya di dalam pemikiran untuk mengetahui kita mempunyai khazanah fiqh yang begitu besar. Tulisan-tulisan dalam fiqh yang besar. Kalau kita sebut di dalam mazhab Abu Hanifah umpamanya, bukan sahaja Abu Hanifah itu terkenal dengan dia sebagai guru murid kepada Hamad bin Abi Sulaiman, dengan riwayat-riwayatnya, dengan qiyasnya, dengan fiqh ahli Iraqnya, dan kemudian diwarisi ada Muhammad Hasan Al-Syaibani dengan karya-karyanya yang meriwayatkan apa yang dibuat oleh Abu Hanifah. Kita ada juga matan-matan dalam mazhab Abu Hanifah, matan Quduri umpamanya. Kita ada Al-Lubab yang mensyarahkan Al-Quduri, dan kemudian kita ada dalam mazhab Malik. Ini begitu banyak. Selain daripada Muwatta, kita ada Al-Mudawwanah dalam mazhab Malik. Kita ada khazanah matan-matan dalam mazhab Malik. Saya selalu sebut matan umpamanya Khalil bin Ishaq umpamanya, di dalam mazhab Malik, matan Khalil. Dan kita ada Mawahibul Jalil yang mensyarahkan mazhab dalam mazhab Malik, dan banyak lagi yang mensyarahkan. Kita dalam mazhab Syafi'i, selain daripada kitab balik kepada kitab yang asal. Itu pun Al-Hujjah, walaupun Imam Syafi'i menyatakan dia tidak menghalalkan orang meriwayatkan dalam qaul qadim, tetapi ada lebih kurang hampir 20 qaul qadim di dalam mazhab Syafi'i itu yang dianggap lebih kuat daripada qaul jadid yang baru di dalam Syafi'i. Umpamanya saya selalu sebut, umpamanya kita dalam solat, waladhdallin, amin. Di dalam qaul qadim amin kuat, dalam qaul jadid amin perlahan. Amin itu diperlahankan dalam qaul jadid. Tapi qaul qadim itu dianggap lebih kukuh daripada qaul jadid. Hatta demikian dalam pemilihan aqwal di kalangan para fuqaha. Dan kita ada dalam mazhab Ahmad, dan dalam kita ada selain daripada riwayat Imam Ahmad sendiri, dan kita juga ada daripada ulama-ulama dalam mazhab Hanbali yang ramai. Kita ada Ibn Rajab Al-Hanbali, kita ada Al-Buhuti. Saya ingin menceritanya khazanah fiqh ini besar. Apabila kita mengeluarkan pandangan-pandangan fiqh, pertama, kita tak sepatutnya hanya tertumpu kepada satu sekolah saja. Walaupun tidak salah, ulama-ulama dahulu ada sekolahnya. Kita ada dalam mazhab Syafi'i besar, kita ada daripada pelajaran asasi yang mereka membaca Minhajul Talibin. Kita ada syarah kepada Minhajul Talibin, kita ada Tuhfah, kita ada berbagai-bagai lagi. Dan kita Ibn Hajar Al-Haythami, kita ada Ar-Ramli, kita ada Ar-Rafi'i, kita ada Nawawi. Ini semua adalah khazanah fiqh yang mereka itu sendiri walaupun dalam satu mazhab mempunyai pandangan-pandangan kadang-kalanya berbeza. Kita ada mujtahid-mujtahid yang lain dengan aliran-aliran hadis. Kita ada Asy-Syaukani, kita ada Ibn Taimiyah walaupun dia ada cenderung kepada mazhab Ahmad. Ini semua telah mewariskan satu khazanah fiqh yang besar. Hampir tidak ada untuk satu orang berijtihad dengan satu ijtihad, yang mana ijtihad bab itu telah ada dalam syarak sebelum ini, dalam perbincangan fiqh sebelum ini. Apa saja ijtihad yang dikeluarkan akan ada sekolah fiqhnya. Maka untuk satu orang tu menyatakan dia tidak ada mazhab, adalah terlalu sukar, kerana setiap ijtihadnya itu akan ada mazhabnya di dalam sekolah-sekolah pemikiran. Cuma yang membedakan kita ialah sama ada kita ini ta'assub kepada satu sekolah pemikiran, sehingga kita tidak mahu langsung melihat kepada khazanah fiqh yang luas yang ada di dalam sekolah pemikiran yang lain, yang ada di dalam mazhab pemikiran yang fiqh yang lain. Umpamanya mereka di dalam mazhab Hanafi umpamanya, mereka juga patut melihat apa yang ada dalam mazhab Malik, apa yang ada dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kita terkenal Muhammad Hasan Al-Syaibani telah menyatakan apabila ia melihat Muwatta Malik, Muhammad Hasan Al-Syaibani pergi 2 kali dalam sabbatikalnya untuk mempelajari Muwatta Malik. Walaupun ketika itu dia sudah menjadi qadhi qudah, seolah-olah mufti utama negara umat Islam, iaitu di bawah Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Dia pergi beberapa bulan, kemudian pergi pula beberapa lama untuk berguru dengan Imam Malik. Sebab itu ada riwayat Muwatta daripada melalui Ahmad Hasan Al-Syaibani. Dalam riwayat Muhammad Hasan Al-Syaibani, dia menyatakan, "Lau ra'a sahibi ma ra'aitu, la taraja'a kama taraja'at." Jika dua sahabatku, yakni Abu Hanifah dan Abu Yusuf,
dalam mazhab Hanafi, melihat apa yang kulihat, secara mereka akan tarik pandangan apa yang seperti kama tarajjah, seperti aku tarik pandangan dalam beberapa hal. Itu pun tidak menafikan mazhab Hanafi, mazhab yang paling besar dalam sejarah orang Islam. Dan sampai hari ini pun, dengan khazanahnya, dengan fleksibilitinya, khususnya dalam masalah muamalah. Mazhab Malik, orang selalu kata ia mazhab Ahlul Hadis. Tidak. Mazhab Malik dia mazhab Ahlul Hadis dan juga mazhab pemikiran. Sehingga masalah mahkamah, juri dan seumpamanya, istimbat mazhab Malik yang hebat. Mazhab Syafi'i yang terkenal dengan mengadunkan antara pemikiran Ahlul Ra'i dan Ahlul Hadis, dan terkenal dengan khazanah penulisannya, juga patut kita ambil. Mazhab Imam Ahmad, walaupun ia tidak begitu besar seperti mazhab yang lain, tetapi tokoh-tokoh yang muncul di dalamnya dan sekolah pemikirannya juga, dan keterikatannya di dalam hadis, walaupun sebahagiannya kadang-kadang sedikit kelihatan literal, tetapi ia merupakan khazanah yang besar dalam sejarah orang Islam. Maka saya ingin menyatakan apa? Di dalam ijtihad fiqh kita hendaklah melihat kepada khazanah ini keseluruhannya. Melihat, tak boleh kita kata kalau saya tidak mengambil pandangan mazhab Syafi'i, bererti awak siapa untuk menafikan Imam Syafi'i? Awak siapa? Awak lebih alim daripada Imam Syafi'i? Tidak benar kenyataan demikian. Itu tidak matang keilmuannya. Mengambil selain daripada mazhab Syafi'i tidak bererti melekehkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kita artinya melihat kepada khazanah mazhab yang lain. Kalau demikian, kalau orang yang tidak terikat dengan mazhab Syafi'i itu dianggap sebagai tidak menghormati mazhab Syafi'i, adakah orang yang terikat dengan mazhab Syafi'i itu dianggap tidak menghormati mazhab Abu Hanifah, tidak menghormati mazhab Malik, tidak menghormati mazhab Ahmad bin Hanbal? Tidak demikian. Tetapi apa yang kita perlu tahu, bahwasanya khazanah kita begitu luas di dalam masalah ini. Khazanah itu begitu luas. Oleh kerana kita memiliki khazanah yang begitu luas dalam masalah ini, maka kita gunakan khazanah kita kerana kita perlukan khazanah ini di dalam ijtihad yang banyak hal-hal baru yang berlaku pada zaman ini tidak berlaku pada zaman yang lepas. Kadang-kala satu mazhab saja tidak cukup untuk menampung isu-isu ataupun untuk mentarjihkan pandangan-pandangan yang lebih kuat. Muhammadiyah ada majlis tarjihnya umpamanya. Dan tarjih itu melihat kepada khazanah. Hatta kalau apa pun tarjih yang dibuat, kita akan lihat ada sekolah pemikirannya di situ. Tidak akan meninggalkan mazhab Islam. Sebab itu saya duka cita jika ada orang kata kita kembali pada Quran dan Sunnah tanpa perlu melihat khazanah Islam. Orang-orang yang menyatakan demikian tentu dia tidak begitu matang di dalam keilmuan fiqhnya. Tidak mungkin orang boleh membaca Sahihul Bukhari tanpa bergantung kepada Fathul Bari Ibn Hajar Al-Asqalani umpamanya, ataupun bergantung kepada Al-Aini dalam Umdatul Qari umpamanya. Ini semua tidak mungkin orang dapat membaca Sahih Muslim melainkan bergantung kepada syarah Sahih Muslim. Jika tidak Al-Qurtubi, An-Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim, dan banyak lagi dalam khazanahnya. Ini semua menunjukkan kita bergantung kepada khazanah yang lepas. Tetapi kita hidup pada zaman ini. Fiqh itu adalah pemikiran fiqh semasa yang mana para ulama sebahagiannya menyelesaikan masalah pada zaman mereka. Jika kita membaca Al-Mawardi umpamanya dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, dia mensyaratkan dan menekankan syarat Quraisy itu merupakan unsur penting dalam kepimpinan. Dan kenyataannya itu tidak menimbulkan banyak polemik kerana dia hidup pada zaman Abbasiyah, dan Abbasi merupakan darah keturunan Quraisy. Tapi untuk umat Islam di Indonesia dan di Malaysia umpamanya, mungkin pandangan tarjih yang dikeluarkan oleh Al-Mawardi atau Abu Ya'la Al-Farraq mungkin tidak lagi cocok untuk suasana kita. Kita mungkin perlu melihat apa yang disebut oleh Ibn Khaldun tentang masalah kepimpinan. Ini bagi soal kepimpinan umpamanya. Banyak hukum hakam yang baru yang berlaku ini. Umpamanya bank susuan umpamanya di negeri Perlis kita keluarkan. Mungkin ada pandangan-pandangan dalam 4 tokoh mazhab itu agak ketat. Tapi ada negeri yang telah memakai pandangan Al-Lais bin Sa'ad umpamanya yang tidak mensyaratkan umpamanya susu itu dia mensyaratkan bahwasanya anak susuan itu jika dia menyusu secara langsung daripada ibunya. Jika tidak menyusu secara langsung, minum susu itu tidak menyebabkan jadi anak susuan. Itu memudahkan banyak hospital dalam pengurusan ini, walaupun ia bukan qaul jumhur. Dan banyak hal ini. Tanzir fiqhi umpamanya memudahkan.
Umpamanya meletakkan perkara juz'iyat fiqh yang berbeza-beza ini, perkara-perkara fiqh yang berbeza-beza ini di bawah satu bumbung yang sama. Umpamanya semua bab berhubung dengan hal-hal tarik, hal-hal emergency. Jika berlaku ni, jika berlaku musibah, macam mana hukumnya? Jika berlaku keadaan yang mengejut begini, bagaimana hukumnya? Diletakkan di bawah satu bab. Di bawah bab at-ta'assuf fi isti'malil haq. Salah guna kebenaran. Kita bawa kereta laju, kereta hak kita beli. Duit kita, minyak kita juga yang bayar. Kita bawa laju, boleh tak? Jalan kerajaan punya, boleh tak? Boleh tak kerajaan nak limitkan kita umpamanya? Radio kita punya, muzik, kita duduk di rumah kita, ayat Quran kita boleh pasang radio kita, tapi ganggu jiran sebelah. Boleh tak? Ini semua menggunakan hak sendiri, tetapi mengganggu orang lain. Dulu fiqh mungkin letakkan bab yang berselerakan. Maka tanzirul fiqh, di bawah nazariyah fiqh yang baru, boleh dihimpunkan di satu bab, memudahkan umat Islam untuk memahami fiqh, untuk mereka hidup pada zaman yang moden ini. Ini perlukan majlis tarjih, ulama-ulama tarjih yang lebih luas dalam memikirkan hal ini. Saya balik kepada apa yang disebut oleh pengurusi dalam masa yang ada beberapa minit ni. Saya rasa ada 23 minit lagi Tuan Moderator. Sifat fiqh itu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agamanya. Saya selalu letakkan mukadimah ini untuk difahami dengan penting. Tuhan tidak memerlukan kita. Kita salat ke, kita tidak minum arak ke, kita tak berjudi ke, kita bersedekah, tidak menguntungkan, memberikan apa-apa faedah kepada Allah. Kerana Allah itu ghaniyun hamid. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Sesiapa yang bersyukur, ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sesiapa yang kufur, Allah itu ghaniyun hamid. Ia maha kaya lagi maha terpuji. Artinya segala amalan hukum hakam syarak, kebaikannya balik kepada kemanusiaan, manusia itu sendiri. Itu yang disebut oleh Izzuddin Abdus Salam dalam Ta'lilul Ahkam sebagai maslahatul ibad. Semua hal masalah, semua hukum hakam syarak itu ada kemaslahatan untuk hamba. Back the benefits to the servant himself. Kebaikan itu balik pada hamba itu sendiri, balik kepada hamba Allah itu sendiri. Maka dengan itu apabila Allah meletakkan syariatnya, dia nak kebaikan untuk manusia, maka sebahagian orang menyangka lebih susah amalan agama itu, lebih bagus ia. Itu tidak benar. Kerana Allah Allah menghendaki kebaikan pada kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki daripada kamu kemudahan, Allah tidak mahu daripada kamu kesusahan. Jadi fiqh itu bersifatnya Allah nak memudahkan. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisaruhuma. Nabi itu tidak diberi pilih dua hal, melainkan dia akan memilih yang paling mudah antara keduanya. Itu maksudnya malam yakun isman, selagi mana ia bukan satu dosa. Selagi mana ia bukan dosa, maka pilih yang mudah. Di hadapan kita ada khazanah fiqh yang besar yang saya sebut, yang boleh kita rujuk pada kitab-kitab silam dan juga kitab-kitab moden yang ditulis. Sekarang banyak tesis-tesis, sebelum pun tesis PhD yang berlaku di universiti-universiti. Fuqaha daripada sekalian mazhab, hatta daripada kurun-kurun selepas daripada itu, selepas daripada kurun kejumudan juga, ada buku-buku yang ditulis, ijtihad-ijtihad yang dikeluarkan. Sesiapa yang membaca Hasyiah Ibn Abidin umpamanya dalam mazhab Hanafi, banyak hukum hakam, hatta hukum hakam tentang insurans, perkapalan dan seumpamanya telah disebut dalam hal itu. Ijtihad-ijtihad Ibn Taimiyah umpamanya dalam begitu banyak. Ijtihad-ijtihad di dalam mazhab Syafi'i yang terkenal dengan khazanahnya yang begitu banyak. Hal-hal yang seperti ini kita perlukan. Kadang-kadang ada hal yang jika kita memilih satu hukum itu, sedangkan dalilnya itu mutasawiyah, hampir sama. Untuk mentarjihkan antara satu sama lain itu kan hampir sama. Maka kita memilih bukan kita tatabbu',
dalam erti kata mencari untuk memudah-mudahkan, tetapi tatabu' mencari rukhsah ataupun benda-benda yang diberikan ruang keizinan oleh syarak, selagi mana dalil dalam hal itu tidak jelas, itu adalah sesuatu yang dialu-alukan. Kerana di atas prinsip umum agama, inna dina yusr walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Agama itu mudah. Tidak seseorang itu memayah-mayahkan, melainkan dia akan tewas dalam beragama. Maka para mufti, para ahli-ahli majlis tarjih seperti dalam Muhammadiyah umpamanya, ulama-ulama mesti memilih hukum yang untuk diberikan kepada umat itu ialah hukum yang membolehkan umat itu hidup. Selagi mana malam yakun isman, selagi mana ia tidak berdosa. Belikan hukum yang memudahkan. Maka fiqhut taysir atau taysirul fiqh, memudahkan fiqh, slogan yang dibawa oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi umpamanya. Memudahkan fiqh itu adalah sesuatu yang diperlukan oleh umat Islam. Sebahagian orang ataupun sebahagian asatizah itu dia fikir lagi payah yang dicadangkan itu, lagi baik Islamnya itu. Lagi susah orang nak beramal itu, lagi bagus Islamnya itu. Itu tidak benar. Hingga para ulama menyebut rukhsah, kelonggaran itu, rukhsah diberikan kepada umat. Adapun azimah yang berat itu diamalkan oleh mufti, diamalkan oleh para mujtahidin itu sendiri. Jangan yang payah itu diberikan kepada orang ramai, yang senang itu diamalkannya sendiri karena dia mengetahui banyak kaul. Ini tidak benar demikian. Itu bukan adab di dalam berfatwa. Sebab itu maka balik kepada soalan tadi kita, saya harap dengan hubungan yang baik antara dua organisasi ini, kita akan kembali membawa umat kepada taysirul fiqh, membolehkan umat ini hidup, mempunyai pilihan-pilihan di dalam fiqh, tetapi mereka tetap umat yang beridentiti dengan identiti Islam. Fiqh mereka tetap fiqh Islam. Tidak ada kaul yang macam saya sebut tadi, yang disebut oleh kita pada zaman ini, melainkan telah terdahulu sebelumnya para fuqaha yang telah menyebut dan mentarjihkannya. Maka dengan itu, dengan hubungan yang baik ini, dengan dada perlis, saya bercakap, perlis kita tidak menolak mazhab. Bahkan kita mengagungkan khazanah mazhab. Cuma kita tidak menerima ta'sub mazhab. Yang berarti kata enggan melihat keluasan yang ada di dalam khazanah Islam. Mazhab Syafi'i ala ra'si wal ain. Mazhab yang kita lihat paling kukuh, paling teratur susunannya. Kalau ditanya saya apa mazhab yang terbaik pada sisi saya, tentulah mazhab Syafi'i. Tetapi itu tidak menafikan khazanah yang ada di dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Malik dan dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, yang juga mempunyai kekuatannya di dalam bab-bab yang tertentu. Mereka kuat dalam bab yang lain, mazhab yang lain pula kuat. Ini yang disebut oleh Abdul Karim Zaidan. Beliau menyatakan bahawasanya kebenaran tidak terhimpun di dalam satu mazhab. Hormat mazhab sebagai khazanah Islam, tetapi dalam masa yang sama melihat bahr, melihat lautan fiqh yang luas ini diambil manfaat oleh kita dalam membolehkan umat ini hidup di dalam mengamalkan agama mereka, insya-Allah. Terima kasih Tuan Moderator.